Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat bicara akhir zaman yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, sekarang anda sedang melihat logo perubatan pada masa kini, ya, dan digunakan oleh World Health Organization, iaitu WHO, sebagai logo rasmi mereka. Jadi apakah sejarah, apakah kisah yang terdapat dan mengapakah digunakan oleh WHO dan badan-badan perubatan yang lain di dalam dunia ini sebagai logo rasmi mereka, ya. Jadi logo ini ataupun simbol ini adalah simbol caduceus, ya, yang digunakan oleh dunia perubatan moden. Jadi simbol ini sering kita dapat lihat di mana-mana sahaja, ya, kerana ia adalah logo Organisasi Kesihatan Dunia dan terdapat juga pada bangunan ataupun laman web rasmi ataupun kepada kenderaan kegunaan seperti ambulans, ya, dan juga pada produk-produk kesihatan moden. Dan kisah ular caduceus ini telah diambil daripada kitab Injil Hebrew, ya, kisah Moses dan kaum Bani Israel. Dan simbol ini juga dikatakan adalah sebagai dewa Greek, ya, dewa Greek yang bernama Hermes, anak Zeus. Dan ia ini berkuasa memulihkan orang-orang yang sakit. Jadi simbol caduceus ini berada kepada dunia perubatan zaman kini. Jadi apabila kita melihat kepada sejarah, terutama sejarah yang hadir daripada Israeliat, ya, diceritakan, ya, telah diceritakan bahawa pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Musa AS, sikap kaum Bani Israel ini, mereka gemar untuk menyembah objek-objek berhala. Walaupun pada dasarnya ia telah dilarang perbuatan itu oleh baginda Nabi Musa. Dan ia juga telah menyebabkan Tuhan melindungi makam baginda daripada kaum Nasara yang berkemungkinan akan menjadikan makam Nabi Musa AS sebagai tempat berhala. Jadi dikatakan juga hal ini berlaku selepas baginda Nabi Musa AS wafat. Dan mengikut sejarah-sejarah Israeliat, ya, beberapa tahun selepas ketiadaannya baginda Nabi Musa, sebahagian kaum Bani Israel telah hilang arah, telah hilang pegangan, dan mereka juga tidak tahu bagaimanakah caranya untuk mereka menyanjungi pemimpin mereka, iaitu Nabi Musa. Dan mereka telah memilih jalan menyembah ular gangsa yang dikatakan telah dibuat oleh Nabi Musa ketika baginda masih ada. Dan di dalam kitab Injil Hebrew telah tersebut sebuah kisah di mana selepas kaum Bani Israel ini menentang dakwah-dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa, Tuhan telah marah dan menghantar seekor ular yang besar dan berapi. Dan ular-ular ini menggigit sebahagian kaum Bani Israel yang tidak beriman. Jadi Bani Israel ni, mereka telah datang untuk berjumpa kepada baginda Nabi Musa untuk mereka mengadukan masalah hal ular tersebut. Jadi mereka juga telah menyatakan betapa kesalnya mereka pada kesalahan mereka itu, dan juga mereka bersedia untuk bertaubat. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan bicara akhir zaman yang saya hormati, di dalam kitab Taurat milik Yahudi, ya, mereka menggelarkan Tuhan dengan panggilan Yahweh, yang mana Yahweh telah mewahyukan kepada baginda Nabi Musa untuk membina sebuah
patung yang menyerupai ular berapi tersebut. Dan barang siapa yang pernah digigit oleh ular berapi itu, mereka ini akan sembuh dengan segera. Jadi selepas mereka melihat patung ular tersebutlah mereka akan sembuh. Jadi kemudian Nabi Musa telah pun membina sebuah patung ular daripada tembaga. Dan patung itu menyerupai bentuk ular yang berapi agar kaum Bani Israel boleh melihatnya dan sembuh daripada gigitan ular kepada mereka. Jadi patung ular tersebut telah dianggap sebagai satu benda yang suci oleh kaum Bani Israel, ya, kerana dikatakan juga patung tersebut telah membunuh penyakit-penyakit mereka. Jadi lama kelamaan setelah ketiadaan baginda Nabi Musa serta Nabi Harun, kaum-kaum Bani Israel kembali melakukan perkara yang syirik, ya. Jadi mereka telah menyembah patung ular tersebut. Maka pegangan akidah mereka terhadap sama sekali dapat terlapat sebelum Masihi. Ya sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan sekalian, ketika itu adalah era pemerintahan Raja Hezekiah. Jadi Raja Hezekiah ini telah memusnahkan patung ular tersebut kerana ia telah dianggap sebagai syirik dan menyalahi ajaran-ajaran yang tertulis di dalam kitab Taurat. Jadi Raja Hezekiah juga telah menamakan ular berhala tersebut dengan nama Nehustan. Jadi Raja Hezekiah ini dia hidup 800 tahun sebelum dilahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi pada zaman kini, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, pada zaman kini, abad kini, keadaan dunia perubatan telah bertukar, ya, dan sangat banyak ubat-ubatan yang ada. Begitu juga sangat banyak hospital, klinik, ya, dan farmasi yang ada. Jadi ular Nehustan ini telah muncul semula di kalangan tengah-tengah masyarakat dunia, walaupun sebenarnya ia telah lama hilang. Tetapi menjadi satu perkara yang pelik kerana seolah-olah seperti ada sekumpulan manusia yang hidup di waktu zaman baginda Nabi Musa AS, dan sehingga kini mereka masih ada. Dan ular Nehustan ini telah dijadikan simbol rasmi perubatan di dalam dunia dan juga kepada akademik perubatan moden. Dan ianya sekarang juga sudah menjadi satu perkara yang normal dan serasi kepada dunia. Dan logo-logo ini juga memang terkenal sebagai logo-logo perubatan. Dan apabila kita melihat kepada kisah Nabi Musa dan yang berkaitan ular ini, sahabat-sahabat, ya, di dalam Al-Quran Allah SWT telah merakamkan hal-hal berkaitan ular ini, tetapi tidak dinyatakan di dalam Al-Quran bahawa simbol ini telah dijadikan simbol perubatan dan disembah oleh Bani Israel ataupun patung yang dibina oleh Nabi Musa AS. Jadi di dalam Al-Quran ada beberapa surah Al-Quran yang merakamkan beberapa hal berkaitan ular. Antaranya pada surah Toha, ya, pada ayat 19 sehingga 21. Allah SWT berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkatnya, maka serta-merta tongkatnya menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dan dia berkata, "Ambillah ia ular itu dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan yang asal, iaitu menjadi tongkat kembali." Surah Al-Toha ayat 19 hingga 20. Jadi ketika Allah SWT memberi perintah, ya, bahawa tongkat milik Nabi Musa itu bukanlah sebatang kayu yang kering, ya, kerana tongkat itu berubah menjadi seekor ular yang sangat bergerak dengan liar dan tidak terlentas laupun itu di dalam benak atau akal fikiran Nabi Musa bahawa tongkatnya akan berubah menjadi seekor ular yang besar. Jadi di
dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, ada dicatatkan bahawa daripada Abdullah bin Abbas, iaitu sahabat Nabi Muhammad SAW, telah diperoleh rekod berkenaan ular yang menjelma daripada tongkat Nabi Musa sebagaimana berikut. Asalnya ia adalah tongkat, lalu menjelma menjadi seekor ular besar yang panjang, bergerak dengan cepat, dan ular itu menelan pohon dan batu yang berada berdekatannya. Musa dapat mendengar suara gemuruh dari dalam perut ular itu, dan dia menjauhkan diri dan mahu meninggalkan tempat itu. Kemudian Tuhan berkata, "Wahai Musa, janganlah engkau takut. Ambil kembali tongkatmu itu." Musa pun terdiam. Lalu baginda diseru untuk kali keduanya, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman." Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, begitulah sikit sebanyak kisah yang dapat kami kongsikan kepada sahabat-sahabat sekalian, ya. Dan berkaitan logo ini, jadi pada pemahaman orang-orang bukan Islam, ya, terutama orang-orang Bani Israel, bahawa patung ular ini dapat menyembuhkan penyakit, ya, dapat menyembuhkan penyakit dengan segera. Dan begitu juga di dalam kisah-kisah yang hadir daripada kitab-kitab Israeliat, ia juga telah menceritakan kononnya baginda Nabi Musa AS lah yang mencipta patung ular ini, ya, sahabat-sahabat sekalian. Dan ia juga telah menjadi satu perkara yang jauh berbeza daripada apa yang Allah SWT rakamkan di dalam Al-Quran, ya. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan, semoga perkongsian ini mendapat sedikit manfaat kepada sahabat-sahabat sekalian, ya. Dan kajilah, jangan keji. Jadi ini adalah ular Caduceus yang berasal daripada kaum-kaum Bani Israel, ya. Dan ia telah dimasyurkan dan telah digunakan pada waktu kini sebagai logo rasmi perubatan kesihatan di dalam dunia. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana anda sudi menonton dan meluangkan masa untuk menonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa juga untuk sahabat-sahabat sekalian klikkan tombol loceng itu untuk mendapat notification, ya, apabila kami menaikkan video-video yang terbaru. Jadi mudah-mudahan mendapat sedikit manfaat. Terima kasih kerana menonton. Kita akan berjumpa pada video yang akan datang. Ana mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.